Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So untuk yang Muslim kita mula dengan baca doa penerang hati. Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, so hari ini kita masuk kepada bab 6 iaitu kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. Okay, so yang ini berada di muka surat 136. Betul? Okay, so awak dah buka buku? Buka buku teks, okay. So sebelum ni dalam bab 5 kita dah belajar tajuknya iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Sebelum tu di negeri-negeri Melayu. Okay, bagaimana mereka mentadbir negeri Melayu dan juga Sarawak dan Sabah. So untuk kali ini kita nak tengok apakah kesan daripada pentadbiran barat di negeri-negeri Melayu dan juga di Sarawak dan Sabah, terutamanya terhadap ekonomi dan juga sosial. Okay. So pengenalan, awak boleh rujuk nota yang saya beri di Telegram, grup Telegram sejarah. Okay. So sekarang pengenalan 6.1, pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okay, kedatangan kuasa barat telah menyebabkan ada perubahan kepada sistem pentadbiran di negara kita. Okay, maka setelah barat melakukan perubahan terhadap pentadbiran, berlakulah permulaan perubahan bentuk ekonomi dan juga bentuk sosial di negara kita di tanah Melayu ni. Semasa pemerintahan British, mereka telah memperkenalkan sistem ekonomi yang apa? Sistem ekonomi yang lebih apa? Sorry, tak dengar. Sistem ekonomi yang lebih moden. Ya. Siapa jawab tu? Siapa tu? Syaraf, Cikgu Syaraf. Syaraf. Good job, Syaraf. Maksudnya awak rujuk buku lah. Baru saya tahu awak rujuk buku. Kalau tidak, tak ada jawapan macam tak ada orang tengok je kan. Okay, sistem ekonomi yang lebih moden. Yang mana sistem ekonomi ini mementingkan keuntungan dan pengumpulan harta. Iaitu melalui proses penukaran barangan ataupun proses jual beli dan juga pembayaran yang lain. Contoh macam cukai dan sebagainya lah. Okay, sistem ekonomi moden berasaskan kepada beberapa ciri. Okay, ada berapa ciri kat situ? Ada berapa? 5. Ada 5 ciri. Yang pertama dari sudut modal, yang kedua tanah, teknologi moden, buruh dan juga pengeluaran dalam skala yang besar. Okay. So kita akan tengok satu persatu berkenaan dengan ciri-ciri dalam sistem ekonomi moden ini. Okay, tengok next gambar yang seterusnya. Okay. Nampak tak ciri-ciri ekonomi moden? Okay, slide ini saya ambil daripada YouTube Cikgu Hasmahan binti Abdul Rahman yang merupakan guru cemerlang sejarah. Okay. Sebab apa? Kalau saya bagi link YouTube dekat awak, awak tengok macam tak ada perasaan je kan? Jadi saya ambil dia punya slide, saya explain semula lah. Okay, boleh macam ni? Boleh ke boleh? Boleh. Okay, thank you. Okay, so tadi kita tengok ada 5 ciri ekonomi moden. Okay, saya harap awak dah buka lah gambar yang tertera dekat grup sejarah tu. Yang ada peta
peta minda, peta buih. Tapi bukan bentuk buih, adalah bentuk petak. Dah buka belum? Dah Okay, supaya awak boleh rujuklah apa yang saya cuba sampaikan ni. Okay, so yang pertama, ciri ekonomi moden, modal yang lebih besar. Okay, kemudian penggunaan teknologi moden, penggunaan tanah yang luas. Okay, yang keempat, penggunaan tenaga buruh yang ramai. Dan yang terakhir, pengeluaran skala besar. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama, ciri pertama ialah dari sudut modal. Okay. Kita tengok gambar seterusnya. Dari sudut modal. Okay. Jadi pembangunan ekonomi moden memerlukan modal yang besar. Okay. Jadi ada pelaburan yang besar daripada luar negara dan juga daripada pemodal tempatan itu sendiri. Okay. Untuk apa? Untuk pengeluaran yang besar dan menghasilkan pulangan yang besar. Pulangan yang besar. Wang besar. Okey. Kemudian, dua tumpuan utama iaitu industri perlombongan dan juga peladangan untuk proses ekspor barangan. Okey. So, tujuan utamanya untuk keuntungan dan juga untuk mengumpul harta pihak barat. Okey. So, kita tengok yang pertama, dua tumpuan utama tadi, industri perlombongan dan juga perladangan. Kita tengok perlombongan, di sudut perlombongan dulu, di negeri-negeri Melayu. Okey. Di negeri-negeri Melayu, di Raub Pahang adanya perlombongan emas. Okey, perlombongan emas berlaku di Raub Pahang, kemudian Arang Batu, lokasinya di Batu Arang, Selangor. Kemudian perlombongan biji timah yang popular di Lukut, Sungai Ujong, Larut dan juga Klang. Okey. Ini tempat-tempat yang sumber hasil buminya banyak seperti emas, arang batu dan juga biji timah. Okay. Pada tahun 1888, British telah membuka lombong biji timah bawah tanah. Okay. Lokasinya di Sungai Lembing. Kemudian ada juga kawasan lombong biji timah yang baru dibuka iaitu di Ampang, Kuala Lumpur dan juga Lembah Kinta. Okey, disebabkan permintaan yang tinggi, maka pihak British telah menggubal undang-undang untuk menguasai industri biji timah. Okey. So antara syarikat perlombongan yang wujud pada masa itu ialah Syarikat Malayan Tin Dredging dan juga Gopeng Consolidated. Awak kalau ada soalan, kalau tak faham boleh angkat tangan Boleh angkat tangan? Angkat tangan saya tak nampak. Awak buat bunyi suara sikitlah supaya saya stop sekejap dan saya boleh tumpukan pada awak. Okey? Boleh tak ni? Setakat ni okey? Tak faham terus tanya Okey. Yang seterusnya ialah di kegiatan perlombongan yang berlaku di Sarawak. Okey, di Sarawak melombong apa? Perlombongan apa yang berlaku di Sarawak? Perlombongan? Okey, bagus. Okey. Wujud rupanya. Kegiatan melombong emas yang dijalankan oleh orang Cina, lokasi di Bau pada tahun 1820-an. Kemudiannya asalnya oleh orang Cina di Bau pada tahun 1820-an. Kemudian diusahakan pula oleh Syarikat Borneo Berhad. Okay. Charles Brooke memberikan hak monopoli melombong antimoni kepada Syarikat Borneo Berhad dan syarikat ini juga menjalankan kegiatan perlombongan antimoni di Bau dan juga di Kuching.
Okey, mulanya melombong emas. Kemudian melombong apa dia? Bunyi periuk pula dah. Melombong apa? Sarang batu. Emas dan juga antimoni. Ni di mana ni? Perlombongan di mana? Bawah tu. Sarawak. Sarawak Sekarang kita berada di Sarawak. Awak gambar rajah awak pastikan perlombongan di Sarawak. Pastikan awak guna gambar rajah yang betul lah. Jangan salah pula. Okey. So, tadi yang pertama emas, yang kedua antimoni di Sarawak Kemudian syarikat Borneo Berhad. Ada juga perlombongan arang batu disadong oleh syarikat Borneo Berhad juga. Okey. So dah 3 dah. Emas, antimoni dan juga arang batu di Sarawak. Pada tahun 1882, The Anglo-Saxon Petroleum Company telah melabur. Ini pelabur, pelabur luar. Telah melabur dalam perlombongan petroleum di Sarawak. Kemudian pada tahun 1910, petroleum telah dijumpai di Miri. Maka pada ketika itu, kilang menapis minyak didirikan. Didirikan di mana? Lutong Miri. Ya, di Lutong Miri. Kilang apa? Menapis minyak. Menapis minyak petroleum. Okey, boleh faham Ini pada tahun 1910. Okey, so habis di Sarawak. Tadi negeri-negeri Melayu. Ni Sarawak, perlombongan di Sarawak. Kemudian yang ketiga, perlombongan di Sabah. Masih lagi di bawah ciri modal. Modal yang besar. Masih di bawah ciri modal perlombongan di Sabah. Okay. Apakah yang dilombong di Sabah? Emas. Okay. Emas dan juga arang batu. Okay. Kegiatan melombong emas dijalankan di Sungai Segama oleh orang Cina. Kemudian syarikat Borneo Utara British SBUB membawa masuk pemodal Eropah dan memperkenalkan teknologi baru. Cara baru dalam melombong emas menggunakan teknologi supaya lebih banyak penghasilannya. Kemudian arang batu pula dilombong di Limpopo, Sandakan dan juga Labuan. Yang mana aktiviti perlombongan ini telah diusahakan oleh syarikat Kowi Harbour Coal. Coal tu bahasa Inggeris maksudnya ialah arang batu lah. So ini di Sabah, kegiatan perlombongan di Sabah di bawah ciri modal. Seterusnya. Sekarang di sudut pertanian komersial. Tadi industri perlombongan dan juga industri pertanian kan di bawah modal. Dua aspek utama. Tadi kita dah habis aspek perlombongan. Sekarang kita nak tengok aspek pertanian komersial. So masih terbagi pada 3 negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Kita tengok dulu bagaimana pertanian komersial yang berlaku di negeri-negeri Melayu dari sudut modalnya. Jadi di negeri-negeri Melayu, apakah tanaman yang ditanam? Buah pala. Lada hitam, buah pala dan juga cengkeh yang mana ditanam di Pulau Pinang dan Singapura. Jadi sama juga untuk tujuan ekspor keluar. Pengusaha di negeri-negeri Selat menanam modal dalam penanaman tebu. Tebu juga ada ditanam. Di mana?
Seberang perai. Okey, seberang perai dan juga Perak. Perak. Okey, terima kasih. Kemudian pada tahun 1830-an, seberang perai telah terkenal dan menjadi pusat pengeluaran gula utama di negara kita. Pada tahun 1830-an. Ini hasil daripada penanaman. Penanaman apa yang menghasilkan gula? Penanaman apa? Hello? Tanaman tebu. Apa dia? Tak dengar? Tebu. Ya. Tebu. Okey, hasil penanaman tebu menyebabkan berlakunya pengeluaran gula. Di mana? Di seberang perai. Sebab tadi penanaman tebu di seberang perai kan? Jadi seberang perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula utama pada 1830-an. Kemudian pemodal membuka pula ladang kopi. Ladang kopi pula dibuka di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Menjelang tahun 1880-an, kopi pula menjadi tanaman ekspor negara kita. Ekspor ke luar. Okay, so, memang negeri-negeri Melayu ni kaya dengan sumber alam. Sebab tu, Barat berebut-rebut untuk menjajah. Okay, seterusnya, pada tahun 1917 pula, pemodal Perancis telah menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor. Okay, pada mulanya di Kuala Selangor, kemudian ditanam pula secara meluas di Johor dan juga Perak. Menjelang tahun 1920-an, tanah Melayu mula mengeksport minyak kelapa sawit. Tadi kopi, kemudian kelapa sawit pula. Okey, pemodal juga menanam ubi kayu di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Manakala tanaman teh pula diusahakan di mana? Tanaman teh di Pahang, Cameron Highland. Pernah pergi Cameron Highland? Tak pernah? Ada? Kalau awak pergi Cameron Highland, rugi kalau tak pergi ladang teh dia kan? Okey. Jadi mereka mengusahakan teh Ceylon. Okey, namanya teh Ceylon yang bermutu tinggi. Jadi antara syarikat yang terlibat dalam penanaman teh ini ialah termasuklah Sime Darby dan juga Guthrie. Okey, so dah banyak tanaman yang kita tengok tadi memang kaya dengan sumber alam di negara ni Okey, kemudian kita tengok pertanian komersial di Sarawak. Apa tanaman di Sarawak yang komersial, yang dikomersialkan? Okey, sekarang awak tengok gambar rajah pertanian komersial di Sarawak dan Sabah. Apa tanaman di Sarawak? Lada hitam. Ya, bagus. Lada hitam, kemudian sagu lagi. Itu antaranya lah lada hitam dan juga sagu. Lada hitam. Ada di mana lada hitam? Kucing serian. Kucing serian. Dan Sarike Maredong. Sarike Maredong. Okey. Okey, itu adalah penanaman lada hitam di Sarawak. Manakala sagu pula ditanam di mana? Tanam Sungai Ingan Oya bukan di Okey, di sepanjang Sungai Igan, Oya, Mukah dan juga Bintulu. Okey, sagu ni asalnya daripada pokok rumbia.
Asal daripada pokok rumbia. So Sarawak tadi penanaman lada hitam dan juga sagu. Manakala di Sabah pula, kita tengok pertanian apa yang komersial di Sabah. Tembakau. Tembakau. Okay. SBUB melakukan pelaburan dalam penanaman tembakau yang mana tanaman ini diusahakan di Pulau Banggi, Teluk Marudu, Sungai Labuk, Sugut, Segama, Kinabatangan, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Okey, tembakau ni mendapat pasaran yang baik di Eropah. Antara syarikat yang terlibat dalam penanaman tembakau ialah London Borneo Tobacco Company. Okay. London Borneo Tobacco Company. Okay. Semula tadi Sarawak penanaman lada hitam, kemudian penanaman sagu. Sabah pula tanaman yang komersialnya ialah tembakau. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Ada yang dah pening-pening lalat? Banyak benda awak nak ingat ni. Tak ada cikgu tadi. Okey. Seterusnya. Ini tanaman getah. Tanaman getah Sebenarnya ada banyak lagi pertanian komersial yang diusahakan di Tanah Melayu. Tadi yang kita ada belajar ialah lada hitam. Ada juga sebenarnya gambir, buah pala, cengkeh, buah pinang, kulit kayu manis, kelapa. Itu semua tanaman-tanaman pertanian yang mempunyai harga yang tinggi. Okey. Okey, kita tengok pula apa cerita dengan penanaman getah ni. Okey, kenapa wujudnya getah pula? Yang sebenarnya berlakunya kejatuhan harga kopi. Harga kopi jatuh di pasaran dunia pada hujung abad ke-19. Okey. Jadi disebabkan itu, maka wujudlah penanaman getah pula. Getah pula yang menjadi komersial. Kenapa harga kopi mengalami kejatuhan? Ada yang tahu? Kenapa harga kopi mengalami kejatuhan? Dalam buku teks ada tak? Ada tak dalam buku teks? Ada cikgu. Ada. Okey, kenapa harga kopi Sebab jatuh? Ada dua faktor. sebab serangan penyakit pengeluaran yang berlebihan dari Brazil. Okey, terima kasih. Siapa jawab tu? Saya ni Dina. Nina. Puteri Nina. Dina. Irdina. Okey, terima kasih Irdina. Okey, betul tepat. Kejatuhan harga kopi disebabkan oleh serangan penyakit dan juga Brazil yang mengeluarkan kopi yang berlebihan. Okey, jadi tak dapat nak jual kopi lah. Kopi harga bila pengeluarannya berlebihan, maka harga pun jatuh. Jadi tanaman getah pula mula diusahakan untuk memenuhi pasaran ekspor. Untuk ekspor ke luar. Okey, so kita tengok pula penanaman getah. Masih lagi di bawah ciri modal. Okey, di negeri-negeri Melayu, pelabur Eropah yang melabur dalam industri getah antaranya ialah, boleh sebutkan? Pelabur Eropah yang melabur dalam industri getah, siapa? Sime Darby. Ada 5 Lagi? United Plantation. Okey, yang ketiga?
Harrisons and Crossfield. Okay, lagi? Guthrie. Okay, yang terakhir? Crosby. Lancet Battery Estate. Terbelit lidah nak sebut ni. Bowstead Battery Estate. Okay, so 5 pelabur Eropah yang telah melabur dalam industri getah. Jadi mereka telah membuka ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Pelaburan tadi pergi kepada pembukaan ladang getah. Okay, so itu di negeri-negeri Melayu. Okay, di Sarawak ni lain sikit sebab dinasti Brooke dia tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing. Kenapa? Sebab nak melindungi ekonomi penduduk tempatan daripada dieksploitasi oleh kapitalis barat. Okay. Namun, kebenaran hanya diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Syarikat? Syarikat Borneo Berhad. Ya, okey. Kebenaran hanya diberikan kepada syarikat Borneo Berhad untuk membuka ladang getah di Dahan, Bidi dan juga Sungai Samarahan. Okey, kemudian pada tahun 1910, Sarawak mula mengeksport getah. Okey, sebab pengeluarannya dah mula banyak, jadi dah boleh eksport. Okey. Seterusnya, penanaman getah di Sabah. Okey. Getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan disandarkan pada tahun 1882. Okey, getah diusahakan oleh SBUB di mana? Di mana ditanam? Sungai Labuk. Bongaya Sungai Labuk. Okey. Kemudian Jesselton menjadi pusat perdagangan getah. Okey, center Okey, antara syarikat yang terlibat dalam penanaman getah di Sabah ialah ada dua ke tiga. British North Borneo Company. Ada berapa syarikat yang terlibat? 3. 3 ke 2? Dalam buku teks ada berapa? Ada 3 tu. Dalam buku teks ada 3 kurang 1 kat sini Okay, so yang kurangnya ialah British North Borneo Para Rubber. Betul tak? Yang tak ada dekat slide. Okay, sepatutnya ada satu lagi British North Borneo Para Rubber. Kemudian yang kedua British North Borneo Company. Dan yang ketiga Langkon Borneo Rubber Company Limited. Okay. Adakah awak masih bersama-sama saya? Ya. Okey, bagus. Ya. Terima kasih. Okey, sebab kita dah habis penanaman getah. Okey. Yang ciri pertama tadi, modal. So, kita cerita tentang pemodal-pemodal yang melabur untuk aktiviti perlombongan dan juga aktiviti apa satu lagi? Pertanian. Okay. So, dua aktiviti ni pelaburan yang besar. Jadi, ada pemodal-pemodal yang mana mereka berminat, dia melabur. Okay, untuk kepentingan mereka sendirilah. Okay, so kita habis dari sudut modal. Ciri modal kita dah habis.
So kita tengok pula ciri yang kedua, iaitu apakah perubahan yang berlaku terhadap ekonomi dan juga sosial hasil daripada pentadbiran barat, dari sudut penggunaan teknologi. So sama juga perlombongan dan juga pertanian. Kita tengok perlombongan. Perlombongan di negeri-negeri Melayu pada tahun 1929 terdapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu. Yang mana kesemua kapal korek ini adalah kepunyaan syarikat Eropah yang bernama Pahang Consolidated Company Limited, Syarikat Malayan Tin Dredging dan juga Gopeng Consolidated. So kapal-kapal ni dibawa ke negeri-negeri Melayu. Kapal korek. Dalam buku teks ada gambar kan? Kapal korek ada tak? Ada tu. Ada. So boleh tengok gambar rajah kapal korek dalam buku teks. So itu adalah salah satu teknologi yang dibawa ke negeri-negeri Melayu. Yang dibawa oleh 3 syarikat Eropah tadi. Pahang Consolidated Company Limited, Malayan Tin Dredging dan juga Gopeng Consolidated. Jadi mereka syarikat-syarikat tersebut telah memperkenalkan teknologi kapal korek dan juga perlombongan hidrolik. So 2 teknologi dekat situ. Kemudian Eastern Smelting Company dan juga Straits Trading Company telah ditubuhkan untuk aktiviti melebur biji timah. Kapal korek buat kali pertamanya digunakan oleh Syarikat Malayan Tin Dredging di Batu Gajah, Perak, iaitu pada tahun 1912. So itu aktiviti perlombongan di negeri-negeri Melayu. Kemudian diwujudkan juga kaedah perlombongan biji timah bawah tanah dengan membina terowong yang telah diperkenalkan oleh Pahang Consolidated Company Limited di Sungai Lembeng, Pahang. Perlombongan biji timah bawah tanah. Seterusnya, pekerja lombong yang sedang menggunakan mesin gerudi jumbo drilling untuk memecahkan batuan yang mengandungi biji timah bawah tanah di Sungai Lembeng, Pahang. Ini juga salah satu teknologi yang digunakan, mesin gerudi jumbo drilling. Dengan tujuan untuk memecahkan batu. So, itu teknologi yang digunakan di negeri-negeri Melayu. Dan kita tengok teknologi apa yang digunakan di Sarawak untuk aktiviti perlombongan. Tadi perlombongan yang berlaku, aktiviti perlombongan yang berlaku di Sarawak ialah aktiviti perlombongan antimoni. Yang mana berlaku di Bau oleh Syarikat Borneo Berhad dengan menggunakan kaedah moden. Di mana ada kilang untuk melebur antimoni telah didirikan di Bau dan juga di Kuching. Seterusnya antimoni ini dipasarkan ke Singapura. Kemudian di Sabah, kegiatan perlombongan arang batu arang batu telah dijalankan di Terowong Tanjung Kubong, Labuan. Pernah menjadi tapak aktiviti perlombongan, iaitu pada tahun 1849 sehingga 1911. Seterusnya aktiviti pertanian pula. Apakah teknologi yang digunakan dalam aktiviti pertanian di negeri-negeri Melayu? So ada gambar rajah tokoh H.N. Ridley. Itu adalah tokoh yang telah dilantik oleh pengarah Taman
Botanical Singapura. Okay, jadi pada tahun 1897, beliau telah memperkenalkan teknik torehan Ibedem. Ibedem. Teknik torehan Ibedem. Ataupun nama lainnya, teknik torehan tulang ikan herring. Okay. Saya tak sure dalam buku teks ni ada tak dalam gambar rajah teknik torehan tulang ikan herring. Ada tak? Teknik torehan ikan herring. Ada tak? Tak ada dulu. Tak ada Okey, tak apa. Tak ada. Ini awak boleh Google. Dia tulang ikan. Awak boleh bayang tak tulang ikan macam mana? Dia serong-serong gitu. Okey. So, siapa yang memperkenalkan teknik ni? H.N. Ridley. H.N. Ridley. Okey, terima kasih. So, apa kepentingan teknik tersebut? Mampu memanjangkan hayat pokok getah. Okey, so apabila digunakan teknik tersebut, hayat getah semakin panjang. Jadi lebih lama lah boleh digunakan. Okay, H.N. Ridley juga memperkenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah dalam arang yang lembap. Okay, apa kepentingan teknik membungkus anak-anak pokok getah ni? Supaya boleh diangkut ataupun dibawa ke tempat yang jauh untuk pembukaan ladang getah. Okey? Boleh? Boleh. Okey. So itu dari sudut pertanian. Kemudian di Sarawak, teknologi dari sudut pertanian di Sarawak, adanya kilang memproses lada hitam di Betong, Sarawak yang masih mengekalkan pertanian tradisional. Kemudian ada kilang memproses sagu di Mukah. Okay, dalam slide tu ada slide gambar yang saya bagi. Ada gambar rajah, kilang memproses lada hitam dan juga kilang memproses sagu. Kalau kita tengok sagu tu diproses di sungai. Okay. Kemudian di Sabah pula, teknologi yang wujud ialah dibina kilang memproses getah pada tahun 1918. Kalau awak tengok slide, ada gambar rajah yang sebelah atas Sabah tu. Kemudian kilang tembakau pada awal abad ke-20. Okey. Okey, so seterusnya ciri yang ketiga iaitu buruh. Awak okey lagi tak ni? Okey ke? Okey ke? Kita berhenti seminit lah. Tarik nafas. Tapi nak pergi toilet, boleh pergi toilet. Rehat-rehatkan minda, jangan stres. Okay, kita berhenti seminit.
Okey. Dah kembali ke belum? Ke alam nyata. Masih kat toilet ke? Okey. Ada orang Okey, saya nak teruskan. Boleh ni? Sudah surrender dah? Boleh ni kau? Okey, tahniah. Kerana masih setia. Okey. So, ciri yang ketiga iaitu buruh So, ciri yang ketiga ialah buruh. Kita tengok yang pertama dari sudut perlombongan. Okey, di negeri-negeri Melayu, kepesatan ekonomi telah menyebabkan British terpaksa membawa masuk buruh asing. Jadi untuk mengisi kekosongan pekerjaan di lombong biji timah. Okey. So, di Sarawak pula, orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan lombong emas dan juga antimoni. Okey, emas dan antimoni yang terkenal di Sarawak. Kemudian di Sabah, SBUB menggalakkan kemasukan orang Cina untuk melombong emas di Sungai Segama. Itu kegiatan perlombongan. Okay, pekerja buruh yang diperlukan di negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Kemudian dari sudut pertanian, di negeri Melayu, British membawa masuk orang India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah. Kemudian di Sarawak, kemasukan orang Cina didorong galakan yang diberi oleh Charles Brooke. Orang Cina Fu Chou dibawa masuk sebagai buruh ladang pada tahun 1901. Kemudian orang Jawa pula dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah di Sarawak. Okay. Kemudian di Sabah, orang Cina dibawa masuk untuk bekerja di ladang tembakau. Dan SBUB telah membentuk Lembaga Penasihat Orang Cina di Sandakan pada tahun 1890. Apa tujuan Lembaga Penasihat Orang Cina ni? Apa tujuannya? Untuk menjaga kebajikan orang Cina. Okey, terima kasih. Menjaga kebajikan orang Cina yang datang ke Sabah. Okey. So itu dari sudut buruh. Kemudian ciri yang keempat, skala besar dan bercirikan ekspor. Okay, yang pertama, dari sudut perlombongan di negeri-negeri Melayu, pengeluaran biji timah oleh pelombong Eropah semakin meningkat berbanding dengan pelombong Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, awak boleh tengok graf. Dalam buku teks pun ada muka surat 144. Okey, boleh nampak tak graf tu? Muka surat 144. Are you with me? Hello? Okey. Buku teks muka surat 144 Ada gambar rajah yang clear. Okay. Di negeri-negeri Melayu, graf menunjukkan pengeluaran biji timah. Okay. Kalau awak tengok dekat gambar rajah tu, yang color pink, warna pink tu adalah
pelombong daripada Eropah. Kemudian yang warna merah adalah pelombong Cina. Kalau kita tengok graf, pelombong Cina menurun daripada tahun 1910 sehingga 1937. Okay, kalau pelombong Eropah pula semakin meningkat, yang berwarna pink tu Semakin meningkat. Kenapa meningkat? Kenapa pengeluaran biji timah oleh pelombong Eropah meningkat? Tahu tak? Ada yang tahu? Siapa tu? Tahu cikgu. Tak tahu. Okey, puncanya ialah tadilah teknologi yang digunakan. Teknologinya lebih canggih. Jadi pengeluarannya pun lebih meningkatlah. Okey. So pada akhir abad ke-19, negara kita penyumbang utama, merupakan penyumbang utama pengeluaran biji timah dunia, iaitu sebanyak 55%. Okey. Yang tu awak boleh tengok gambar rajah pie tu, carta pie. Yang mana yang warna biru ialah 45%, iaitu pengeluaran biji timah oleh negara-negara lain, manakala 55% adalah dari tanah Melayu yang menghasilkan biji timah. Okey. Kemudian di Sarawak pengeluaran arang batu sebanyak 500 tan pada tahun 1874 telah meningkat kepada 31,390 tan pada tahun 1898. Banyak beza peningkatan dia tu Jadi itulah skala besar. Skala besar yang dihasilkan daripada 500 tan kepada 31,390 tan arang batu yang dihasilkan ataupun yang dikeluarkan. Untuk apa? Untuk tujuan ekspor. Kemudian pengeluaran petroleum di Miri, Sarawak, asalnya ialah 5,534 tan pada tahun 1912, telah meningkat kepada 146,729 tan pada tahun 1920. Dalam tempoh 8 tahun, dia punya peningkatan tu mendadak itu skala besar untuk tujuan ekspor. Okey. Kemudian dari sudut pertanian, tadi perlombongan, pertanian pula di negeri-negeri Melayu berlakunya penambahan keluasan ladang getah, iaitu antara tahun 1901 sehingga 1912. Okey, awak boleh tengok jadual yang warna kuning sebelah kanan. Pada tahun 1901, jumlah keluasan ladang iaitu 5,965 ekar. Selepas dalam 11 tahun, pada tahun 1912, keluasan ekarnya meningkat kepada 642,000. So apa tujuan menambah keluasan ladang getah ni? Sebab nak menghasilkan penanaman getah dalam skala yang besar untuk diekspor. Okey, itu sudut pertanian. Kemudian di Sarawak tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam dan juga tembakau ditanam secara meluas untuk diekspor. Dan pada masa itu, getah merupakan ekspor kedua Sarawak selepas petroleum, iaitu pada abad ke-20. Dan di Sabah, awak boleh tengok peta kawasan penanaman getah yang berlaku di Sabah. Gambar rajah pada buku teks 145. Buku surat 145 ada gambar rajah peta. Peta Sabah yang menunjukkan taburan kawasan penanaman getah pada tahun 1909. Yang warna oranye dot-dot .
Boleh bacakan tak? Kawasan penanaman getah di Sabah. Dekat mana? Kalau awak tengok peta. Siapa boleh bacakan? Anyone? Sandakan. Sandakan. Bagus. Lagi? Pantai Timur. Pantai Timur Sabah. Okey. Pedalaman. Pantai Barat. Kawasan pedalaman di Pantai Barat. Dan juga Kudat. di Kudat. Okey, itu adalah antara kawasan taburan kawasan penanaman getah di Sabah pada tahun 1909. Okey. Banyak kawasan penanaman getah untuk menghasilkan getah dalam skala besar di Sabah. Okey, so yang terakhir, ciri yang terakhir ialah tanah. Okey. Tanah. Tengok. Tanah merupakan aset yang amat berharga bagi pemodal atau pelabur daripada Eropah. Okay. Tanah ini digunakan untuk perlombongan dan juga peladangan. Okay. Aktiviti perlombongan dan juga peladangan. Yang biasanya kawasan hutan yang belum diterokai diambil, dibuka. Dan juga kawasan tersebut terpisah daripada pertempatan penduduk tempatan. Okey. Okey, so antara syarikat Eropah yang melabur di negara kita untuk pembukaan tanah, yang pertama ialah Boston and Company Limited, yang membuka tanah untuk perdagangan biji timah, gula dan juga getah. Kemudian Guthrie and Co Limited, perdagangan kopi dan juga getah. Seterusnya Harrisons dan Crossfield Limited, penanaman getah. Borneo Co Limited, biji timah dan juga getah. Sime Darby and Co Limited, biji timah dan juga getah. Okay, so pelabur Eropah ni mereka berminat dengan tanaman komersial di tanah Melayu kerana lebih menguntungkan. Tanaman komersial ni tadi iaitu kopi, getah, biji timah, apa lagi? Tebu, kelapa, lada hitam yang kita dah sebut tadi. Okay? So itu semuanya tanaman komersial yang menarik minat pelabur Eropah. Kenapa lebih menguntungkan? Sebab mendapat pasaran yang tinggi di luar dan juga tidak melibatkan sistem pengairan yang mahal. Kalau penanaman padi, dia melibatkan sistem pengairan yang mana melibatkan kos yang tinggi. Sebab itulah pelabur Eropah ni dia berminat dengan tanaman komersial tadi tu. Okey. So, kita habis kepada penanaman aktiviti tadi apa? Yang ekonomi, kesan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okey. So kita habis 6.1. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Faham semua Faham. Okey. Kalau tak ada soalan, saya soal lah. Boleh? Boleh tak saya panggil nama, saya soal, boleh? Boleh tak? Sebelum kita nak masuk 6.2. Sempat ke nak masuk 6.2 ni? 11.44 sempat. Sempat kot Okey. 6.2 pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Tak ada soalan Okey, saya panggil nama lah. Saya panggil nama, siapa ya?
Aliuddin. Ya, cikgu. Okey, soalan untuk awak. Apakah teknik yang digunakan oleh H.N. Ridley pada tahun 1897? Apakah nama teknik torehan? Teknik torehan sistem Ibidem. Okey, Atau great. sistem torehan tulang ikan kiri. Okey, bagus. Tanya. Soalan seterusnya untuk Ramanathan ada? Tak mengaku. Ramanathan ada tak? Rema. Relax. Tu dah buka mic. Ramanathan. Ramanathan, boleh jawab? Saya nak soal ni. Boleh tak? Tak dengar lah suara awak. Kuat sikit. Ramanathan. Alah, Rema ni malu-malu pula. Isma Danish lah, Isma Danish. Ni saya tanya-tanya nanti saya akan nilai tau. Nilai awak punya PBS. Tahu PBS? Saya akan bagi penilaian. Saya soal-soal ni saya akan bagi penilaian. Macam tadi Aliuddin, saya dah boleh nilai lah. Okey? Okey, Isma Danish boleh? Okey, soalan saya. Pada awal abad ke-20, harga kopi di pasaran dunia telah jatuh. Ada 2 sebab. Boleh bagi tahu sebabnya tak? Atau mungkin ada yang lain boleh bantu ke? Apa sebab harga kopi jatuh di pasaran dunia? Kos tinggi itu. Kurang tepat. Ada yang boleh bantu tak? Ramanathan. Penyakit. Syaraf. Saya boleh jawab. Ramanathan. Kejatuhan harga kopi disebabkan oleh serangan penyakit dan pengeluaran yang berlebihan dari tinggi. Okey, bagus. Terima kasih. So, disebabkan oleh serangan penyakit dan juga pengeluaran kopi yang berlebihan oleh Brazil. Okey, soalan yang terakhir. Untuk saya cari dulu nama yang bertuah hari ini. Wong Jingzuan. Yo Meyo. Wong Jingzuan. Ada tak Wong Jingzuan? Hello. Syukri lah, Syukri. Syukri ada Syukri? Syukri? Syukri ada? Bukan susah pun soalan, senang je. Syukri boleh? Boleh Syukri? Tak dengar lah. Pergi tandas. Oh, pergi tandas. Okey, boleh jawab.
Syukri boleh? Saya nak soal ni. Okey. Soalannya ialah Barat telah memperkenalkan sistem ekonomi moden yang mana ada 5 ciri-ciri dalam sistem ekonomi moden. Boleh tak awak sebutkan apakah ciri-ciri sistem ekonomi moden yang telah diperkenalkan? Faham tak soalan saya? Okey, apa jawapannya? Modal yang besar, Okey, modal. tanah, Okey, pengeluaran dalam skala yang besar, okey. penggunaan tenaga buruh yang ramai, Yes. penggunaan teknologi moden. Okey, tahniah. Semua tepat. Jawapan awak betul tahniah. Saya clap je. Clap hand untuk awak, okey? So, yang lain-lain pun saya harap boleh follow lah apa yang kita dah belajar tadi Okey, so saya nak teruskan pula kepada 6.2. Harapnya sempatlah kita habiskan 6.2 iaitu pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Okey. So awak boleh rujuk nota gambar rajah nota slide yang saya bagi tadi. Okay, buka 6.2. Pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. So kalau buku teks ni muka surat berapa ni? Seratus 46. Okay, buku teks muka surat 146. Pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Okey, pengenalannya. British telah memperkenalkan sistem pentadbiran moden yang berkaitan dengan ekonomi bagi memastikan kelangsungan penguasaannya di negara kita. Antaranya ialah hal perundangan, mewujudkan jabatan atau agensi kerajaan, mewujudkan syarikat perwakilan dan menubuhkan sistem keuangan dan insurans. Okey. Ada berapa sistem pentadbiran yang diperkenalkan? Ada? Berapa? Ada 4 Ada 4. Perundangan, jabatan, wujudkan jabatan atau agensi kerajaan, wujudkan syarikat perwakilan dan menubuhkan sistem keuangan dan insurans. Berapa tu? 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so yang pertama dari sudut perundangan. Okay. Di bawah sudut perundangan ada undang-undang mengenai tanah. Okey. Di mana di negeri-negeri Melayu, Majlis Mesyuarat Persekutuan telah meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu iaitu pada tahun 1913. Okey, apa yang ada dalam akta tersebut? Boleh tolong sebutkan? Yang pertama, apa yang pertama? Presiden boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Okey, terima kasih. So, residen ni berkuasa Residen diberi kuasa untuk mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Okey, yang kedua. Tanah tersebut tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual.
Dipunjuk badan. tidak seperti orang bukan lain. Okey, terima kasih. Jadi, yang pertama tadi, residen berhak untuk mengisytihar mana-mana tanah sebagai hak orang Melayu. Yang kedua, tanah itu pula tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Okey? Nampak macam baiknya British ni kan? Sebab menjaga kepentingan orang Melayu kononnya. Namun begitu, sebenarnya Akta ini bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British, untuk kepentingan dia sendiri. Sebab apa? Kebanyakan kawasan tanah yang diberi hak kepada orang Melayu itu sebenarnya tidak subur dan tak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi perladangan. Okey. Kebanyakan kawasan tak subur pun dan tak sesuai pun untuk pertanian atau perladangan. Okey, nampak macam baguslah British ni, tapi ada di sebaliknya tu. Okey. Kemudian di Sarawak pula, pada tahun 1931, land order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi telah diwartakan. Okey, antara matlamat land order ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian. Kemudian pada tahun 1933, Land Settlement Order telah dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat pribumi. Okay. Kedua-dua undang-undang tanah ini telah menjadi rujukan bagi pelaksanaan Land Order pada tahun 1948. Okay, tanah di Sarawak ini telah dibahagikan kepada beberapa kawasan, iaitu tanah campuran, tanah peribumi, tanah adat peribumi, tanah simpanan dan juga tanah pedalaman. Itu di Sarawak. Kemudian di Sabah, urus niaga sebelum tahun 1888, antara pribumi dengan orang Eropah telah dianggap tidak sah. Maka pada tahun 1889, Proklamasi 3 Perlindungan Hak Peribumi telah diwartakan untuk melindungi hak dan kepentingan kaum pribumi. Okay, jadi di bawah akta ini untuk melindungi hak dan juga kepentingan pribumi telah dilaksanakan. Okay. Melalui Proklamasi 3 Perlindungan Hak Pribumi ini, segala urus niaga dengan orang Eropah, ketua peribumi mestilah diberitahu terlebih dahulu. Okay. Ketua peribumi akan diberi makluman terlebih dahulu sebelum berlakunya urus niaga dengan orang Eropah. Itu kepentingan Proklamasi 3 Perlindungan Hak Pribumi tadi. Okay. Kemudian penduduk pribumi pula mempunyai hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. Dan seterusnya, hak milik tanah peribumi diletakkan di bawah tanggungjawab pegawai daerah. Okey. So itu dari sudut perundangan tanah. Kemudian dari sudut buruh pula. Okey. Jadi tadi berlaku pengembangan pesat dalam perusahaan biji timah dan juga getah. Maka British memerlukan buruh daripada China dan juga India untuk bekerja di Lombong. Okay. Jadi tenaga buruh dari China telah dibawa masuk untuk bekerja di Lombong biji timah melalui sistem yang dipanggil sistem kontrak. Manakala buruh dari India pula dibawa masuk secara beramai-ramai untuk bekerja di ladang getah melalui sistem Kanggani. Okay, apa itu sistem kontrak dan juga sistem Kanggani? Sistem kontrak ialah sistem di mana buruh dari China dibawa masuk oleh majikan. Tambang, perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal disediakan oleh majikan melalui sistem kontrak. Kemudian melalui sistem Kanggani,
Kanggani itu sendiri bermaksud ketua, tandil, mandor atau penyelia di ladang getah. Okey. Jadi pemilik ladang menghantar kanggani ke India untuk mencari tenaga buruh. Maka kanggani tersebut akan mengurus tambang dan perjalanan buruh ke ladang majikan. Okay, so dua sistem untuk kemasukan buruh. Sistem kontrak, sistem kanggani. Okey, yang itu dari sudut perundangan. Kemudian pada tahun 1877, British telah menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina, iaitu Chinese Protectorate. Chinese Protectorate bagi melindungi buruh-buruh dari China dieksploitasi oleh mana-mana pihak. Pada tahun 1882, Ordinan Buruh Kontrak diluluskan untuk melindungi pekerja. Kemudian pada tahun 1908, Majlis Perundangan Singapura telah menubuhkan tabung imigran India bertujuan untuk memberikan kemudahan berlayar dengan percuma kepada buruh-buruh India dari Madras ke negeri-negeri Melayu. Kemudian perkembangan ekonomi di negara kita menarik dan menjadi tumpuan buruh daripada Indonesia. Okay, hal ini kerana perusahaan biji timah dan juga getah menyediakan banyak peluang-peluang pekerjaan. Okay. So, buruh dari Indonesia juga berminat untuk datang ke negara kita menjadi pekerja buruh. Okay. Okey, yang seterusnya jabatan dan agensi kerajaan. Ini adalah salah satu pentadbiran barat yang telah mewujudkan jabatan dan agensi kerajaan. So, pada tahun 1872, British telah menubuhkan Jabatan Kerja Raya ataupun Public Works Department. Okay, jabatan ini telah membina bangunan Sultan Abdul Samad, Ibu Pejabat Kereta Api Negeri Melayu Bersekutu, Masjid Jamek Kuala Lumpur dan juga Karkosa. Okay, so dalam teks ada gambar rajah dia. So buku teks ada di muka surat 148 buku teks. Okay, ada gambar rajah, Karkosa, Ibu Pejabat Kereta Api, Pejabat Pos, Institut Penyelidikan Getah. Okay. Boleh rujuklah muka surat 148. Okay. Pada tahun 1905, British juga menubuhkan Jabatan Pertanian yang bertanggungjawab untuk memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah. Okay, yang mana jabatan ini telah membuat penyelidikan tanaman, menyediakan pakar teknikal kepada pengusaha ladang dan juga pekebun kecil. Maka kesan peningkatan permintaan industri getah, British telah menubuhkan institusi khas yang dipanggil Institusi Penyelidikan Getah Malaya ataupun RRIM pada tahun 1926. Okey. Kemudian untuk meningkatkan keberkesanan sistem pengairan, Jabatan Parit dan Tali Air telah ditubuhkan pada tahun 1931. Jabatan Pos dan Telegraf dan Jabatan Kereta Api Tanah Melayu pula telah ditubuhkan untuk melicinkan sistem pengangkutan dan sistem perhubungan di negara kita. Kemudian di Sabah dan juga di Sarawak, terdapat penubuhan jabatan kerajaan untuk memudahkan perkhidmatan pos dan juga telegraf serta kegiatan pertanian. Okey. Yang seterusnya. Okey, ini yang ketiga, kewujudan syarikat perwakilan. Okey, kemasukan pemodal British
dan Eropah membawa bersama modal yang besar ke negara kita. Jadi penubuhan syarikat perwakilan ini membolehkan mereka mengimport barangan secara terus dari negara tertentu. Okey, antara syarikat perwakilan ataupun agency house dikenali dengan nama gedung perwakilan atau crown agent. Mereka memiliki rangkaian sistem keuangan, insurans, syarikat perkapalan, pusat penyelidikan dan juga menjalankan perdagangan antara bangsa. Syarikat perdagangan seperti Boston and Company, Boston Battery, Estate Agency, Harrison and Crossfield, Guthrie and Company, Barlow and Company dan Sime Darby ada hubungan yang erat dengan kerajaan pada peringkat tempatan dan juga antara bangsa. Contohnya, Boston and Company menguruskan pengeksportan getah dan biji timah, malah menguasai syarikat perkapalan di Eden Hong Kong Bank. Itu contoh untuk kewujudan syarikat perwakilan ini. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah kewujudan sistem keuangan dan insurans. Yang mana kuasa barat telah memperkenalkan penggunaan mata wang asing di negara kita. Okey. So, pada tahun 1580, mata wang perak Sepanyol telah diperkenalkan. Ya, boleh tengok gambar rajah, contoh mata wang negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu dan juga Borneo yang ada di muka surat 149 buku teks awak. Okey, so itu mata wang perak Sepanyol. Kemudian ada mata wang dolar Sepanyol. Okey, mata wang ini telah digunakan di negeri Melayu dan juga negeri Selat. Kemudian pada tahun 1897, British telah menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas di bawah ordinan berapa tu? 7, 8. Okey. Lembaga ini diberikan kuasa mengeluarkan mata wang kertas negeri-negeri Selat yang telah menyebabkan mata wang Kerajaan Melayu terhapus, digantikan oleh mata wang kertas negeri-negeri Selat. Kemudian pada tahun 1939, dolar Selat digantikan dengan dolar Malaya. Iaitu kewujudan sistem keuangan dan insurans yang telah diwujudkan oleh pihak British. Okey. Kepesatan ekonomi di negara kita menyebabkan British telah memperkenalkan sistem keuangan moden dan juga insurans. Okey. Insurans pun ada untuk merincikan urusan keuangan. British telah menubuhkan sistem perbankan supaya modal dari luar negara dapat disalurkan ke negeri-negeri Melayu dengan mudah. Okay, modalnya bukan sikit, modal yang besar. Jadi, dengan sebab itu British telah menubuhkan sistem perbankan. Okay, contoh sistem perbankan yang telah ditubuhkan oleh pihak British. Antaranya ialah Mercantile Bank Pulau Pinang pada tahun 1859, Hong Kong and Shanghai Bank Pulau Pinang juga pada tahun 1884, The Chartered Bank Jalan Raja Kuala Lumpur pada tahun 1888 dan Bank Hindley Bank di Pulau Pinang pada tahun 1935. Itu contoh-contoh sistem perbankan yang telah diwujudkan. Ada gambar rajah banknya tu, legend ni. Okey, kemudian pewujudan sistem keuangan dan insurans juga. Ada syarikat insurans yang terkenal iaitu syarikat Royal Insurance Company pada tahun 1860 dan Kin Guan Insurance Limited pada tahun 1885 di Pulau Pinang serta Commercial Unions pada tahun 1919 di Ipoh. Kemudian pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kapal laut merupakan pengangkutan penting dalam sektor perdagangan antarabangsa. Jadi, mereka juga memerlukan perkhidmatan insurans. Maka diwujudkan perkhidmatan insurans maritim untuk
melindungi kapal dagang dan juga muatan yang dibawa. Antara perkhidmatan insurans yang lain yang wujud pada ketika itu ialah insurans nyawa, insurans kemalangan, insurans kebakaran, perniagaan dan juga harta. Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi. Okay, so habis dengan 6.2. Tahniah kepada awak yang join hari ini sehingga ke saat ini. Masih setia bersama saya. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sekian, terima kasih. So kita habis 6.1 dan juga 6.2. So saya nak tanya soalan lah untuk 6.2 ke awak ada soalan? Awak ada soalan? Kalau awak ada soalan, saya jawab. Kalau awak tak ada soalan, saya tanya. Ada soalan? Tak ada Tak ada. Okey, Adam. Adam Rizwan. Awak insan terpilih yang seterusnya. Untuk jawab soalan saya, mudah je. Boleh, Adam Rizwan? Okey, good job. Soalannya ialah, melalui Akta Tanah Simpanan Melayu, Residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah sebagai tanah hak apa? Akta Tanah Simpanan Melayu tadi. Orang Melayu. Tanah hak Orang Melayu. orang Melayu, betul. Okey, terima kasih. Seterusnya soalan untuk Li Wei Cheng. Yo Meyo. Soalan mudah-mudah je saya bagi ni. Li Wei Cheng, boleh? Ada tak Li Wei Cheng? Tak ada. Mok Yu Hui. Mok Yu Hui ada? Ada tak Mok Yu Hui? Tak ada juga. Okey, Liu Pei An. Jawab juga. Alamak. Tak apalah. Siapa-siapa yang nak jawab? Okey, siapa-siapa yang nak jawab? Soalan saya ialah penguatkuasaan Land Settlement Order tahun 1933 adalah untuk melindungi masyarakat peribumi di mana? Land Settlement Order 1933. Melindungi masyarakat peribumi di mana? Sarawak. Siapa tu? Siapa tu? Siapa yang jawab tadi? Angkat tangan. Tadi siapa jawab? Dah senyap pula semua. Sarawak, cikgu. Farah dengan Raiha. Farah dengan Raiha. Saya kena tahu siapa yang jawab sebab saya nak bagi awak pentaksiran untuk PBS. Nak bagi TP, tahap penilaian dekat awak. Jadi yang tadi jawab Farah dengan Raiha, okay, betul jawapannya Sarawak. Melindungi masyarakat peribumi di Sarawak. Okay, Land Settlement Order 1933. Okay, soalan seterusnya. Kedatangan buruh dari China ke Tanah Melayu dilakukan melalui apa? Yang kontrak. Sistem kontrak. Solomon. Solomon kan jawab tadi kan? Okay, so betul Sistem kontrak. Okay.
Kedatangan buruh dari India pula ke Tanah Melayu dilakukan melalui Kanggani. okey, sistem Kanggani. Okey, soalan yang seterusnya. Dari sudut perundangan tanah, dari sudut perundangan tanah, apakah undang-undang yang telah diwartakan di Sabah untuk melindungi hak dan kepentingan kaum pribumi? Sabah. Ada yang nak jawab? Apakah perundangan tanah di Sabah yang telah diwartakan untuk melindungi hak dan kepentingan kaum peribumi? Siapa boleh jawab? Saya nak bagi TP ni. Proklamasi 3 Perlindungan Hak Peribumi. Okey, good job, Tania. Proklamasi 3 Perlindungan Hak Pribumi. Dijawab oleh Syaraf. Betul Syaraf Okey, so boleh faham tak kelas hari ni 6.1, 6.2? Ke ibarat angin lalu je semua? Boleh. Boleh hebat-hebat semua dalam ni 40 orang. Saya tengok balik siapa yang ada ni. Adam Rizwan, Shakti, faham Shakti? Amar Harith, Remanaden, Solomon, Syahraf, Haziq, Farah Kristina, Raiha, Tamil Mati, Mega Warni, Irdina, Chin Yizuan, Shukri, Isma Danish, Aliuddin, Terence, Trishan Kumar, Vijay Ganapati, Sophia, Li Wei Cheng, Daisy, Yuvanesh, Li Pin Le, Mok Yu Hui, Kiu Yong Kwan, Liu Pei An, Tan Xiao Fang, Nina Sophia, Kat Chiting, Ji Yang, Liu Ziki, Su Ki Yuan, Hong Jingzuan, Ijat, Zuah. Zuah ni siapa tadi? Yit Entong, Ajunta, Haziq, Muhammad Haziq, Ku Ziyong. Ku Ziyong tak ada Invited sahaja. Okey, so saya harap awak faham tajuk hari ni 6.1, 6.2. Kalau tak faham boleh PM saya sekejap lagi saya akan bagi link untuk kehadiran. So 40 partisipan dalam ni, 39 lah tolak saya. 39 saya harap boleh isilah kehadiran dan saya akan bagi soalan gambar rajah soalan untuk awak jawab dan hantar ke Telegram personal saya. Ini penting untuk saya buat penilaian tentang tahap kefahaman awak untuk kelas hari ni Okey, jadi jam pun dah pukul 12.19. Kalau ada soalan, awak boleh tanya sekarang. Ada apa-apa soalan? Anyone? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada Syaraf tak ada, Remanaden tak ada. Yang lain-lain? Tak ada cikgu. Adam pun tak ada, Shakti tak ada. Yang lain semua okey Boleh Terus bagi soalan nanti tolong jawab, ambil gambar hantar kat saya Okey, so terima kasih yang join hari ini. Saya doakan semoga awak sentiasa sihat dan selamat dan semoga awak menjadi pelajar yang cemerlang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.